Rancuan bahasa merupakan penggunaan bahasa yang tidak mengikuti peraturan sama ada dari segi sintaksis, morfologi, kosakata, maksud dan lain-lain. Bahasa rancu dapat ditafsirkan sebagai bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan penggunaan bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Isu keracuan bahasa merupakan isu yang sering berlaku dalam bahasa Melayu, terutamanya dalam video-video yang ditonton oleh murid sekolah di media sosial seperti TikTok, YouTube dan televisyen. Sehubungan dengan itu, dalam video pada kali ini, kami akan simulasikan semula kerancuan bahasa dari segi sintaksis yang berlaku dalam video-video yang ditonton oleh murid-murid di media sosial dan membetulkan semula kesalahan-kesalahan tersebut. Hapuskan dia. Apa? Saya dah muak dengan budak-budak mentah yang berangan nak jadi hero. Hapuskan dia. Tidak. Hah? Apa dia? Saya... Kamu macam dah lupa. Padah mengingkari. Saya tak lupa. Saya cuma tak sanggup tunduk pada arahan yang melampau. Oh, cuk. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Hazwani. Jadi kalau kita dengar balik ayat daripada Kim tadi, iaitu saya cuma dah tak sanggup tunduk pada arahan yang melampau. Dalam ayat ini, secara umumnya, ayat ini sudah baik dari segi pertuturan yang tidak formal. Tapi dalam laras bahasa yang lebih formal, ayat ini mungkin boleh memilih perkataan yang lebih sesuai dan tepat dalam konteks ayat yang formal. Jadi, ayat ini, perkataan pada mungkin boleh ditukarkan menjadi kepada. Hal ini kerana kepada sering digunakan dalam pertuturan yang lebih formal, manakala pada sering digunakan dalam pertuturan yang tidak formal. Jadi, mari kita lihat semula penggunaan ayat yang lebih tepat. Hapuskan dia. Apa? Saya dah muak dengan budak-budak mentah yang berangan nak jadi hero. Hapuskan dia. Tidak. Hah? Apa dia? Saya... Kamu macam dah lupa. Padah mengingkari. Saya tak lupa. Saya cuma tak sanggup tunduk kepada arahan yang melampau. Nanti dulu. Kamu perasan tak? Dalam ayat tadi masih ada lagi perkataan yang tidak formal. Contohnya perkataan cuma, dah dan juga tak. Dalam pertuturan yang lebih formal, perkataan-perkataan ini boleh ditukarkan menjadi cuma ditukarkan kepada hanya, dah boleh ditukarkan menjadi sudah dan tak boleh ditukarkan menjadi tidak. Oleh itu, ayat yang betulnya adalah saya hanya sudah tidak sanggup tunduk kepada arahan yang melampau. Pada suatu hari yang cerah, si ibu itik menemui satu tempat yang sesuai di bawah pokok tepi kolam untuk menetaskan telurnya. Dia menetas 3 biji telur. Tiba-tiba, dia ternampak sebiji telur yang berbeza. Dia merasa bimbang. Dia menunggu telurnya menetas. Pada satu pagi, telurnya mula menetas satu demi satu. Mereka berkata, semua telur berjaya menetas dan anak-anak itik mengintai untuk keluar ke dunia yang besar. Semuanya menetas kecuali satu. Oh anakku yang comel, aku sungguh bertuah. Tetapi apa yang akan terjadi pada yang ketiga? Si itik berasa bimbang. Telur ini mengambil masa yang lama untuk menetas.
Lalu dia duduk di atas telur dan memanaskan telur tersebut. Pasti dia menjadi itik yang paling cantik sekali kerana mengambil masa yang lama untuk menetas. Pada satu pagi, apabila telur pecah, keluar seekor itik berwarna kelabu yang hodoh. Itik ini berbeza daripada adik-beradiknya yang lain. Dia sangat besar dan agak hodoh. Anak-anak itik aku yang lain tidak kelihatan sepertinya. Dia mungkin kelihatan hodoh. Baik, dalam cerita itik yang hodoh sebentar tadi, terdapat kerancuan bahasa dari segi kesalahan frasa adjektif dalam ayat. Mesti dia menjadi itik yang paling cantik sekali kerana mengambil masa yang lama untuk menetas. Dalam ayat ini, subjeknya adalah mesti dia yang diikuti dengan kata bantu ragam mesti, dan predikat dalam ayat ini adalah menjadi itik yang paling cantik sekali kerana mengambil masa yang lama untuk menetas. Dalam ayat ini, frasa adjektifnya adalah paling cantik sekali yang berfungsi sebagai unsur penerang kepada kata nama itik. Tetapi dalam ayat ini, penggunaan frasa adjektif adalah salah kerana ayat ini menggunakan dua kata penguat darjah penghabisan, iaitu yang pertama, paling, dan yang kedua adalah sekali. Kata penguat darjah penghabisan terdiri daripada tiga, iaitu ter, paling, dan sekali. Kata penguat darjah penghabisan ter, paling, dan sekali membawa makna yang paling tinggi. Jadi, ketiga-tiga kata penguat darjah penghabisan ini tidak boleh hadir serentak dalam satu ayat seperti dalam ayat ini. Jadi, ayat yang betulnya adalah mesti dia menjadi itik yang paling cantik kerana mengambil masa yang lama untuk menetas. Jadi kesimpulannya, jika hadir kedua-dua kata penguat darjah penghabisan ini, kita perlu memilih salah satu sahaja. Jadi dalam ayat ini saya memilih kata penguat paling. Jadi mari kita dengar semula penggunaan frasa adjektif yang betul dalam video simulasi. Pada suatu hari yang cerah, si ibu itik menemui satu tempat yang sesuai di bawah pokok tepi kolam untuk menetaskan telurnya. Dia menetas 3 biji telur. Tiba-tiba, dia ternampak sebiji telur yang berbeza. Dia merasa bimbang. Dia menunggu telurnya menetas. Pada satu pagi, telurnya mula menetas satu demi satu. Mereka berkata, semua telur berjaya menetas dan anak-anak itik mengintai untuk keluar ke dunia yang besar. Semuanya menetas kecuali satu. Oh anakku yang comel, aku sungguh bertuah. Tetapi apa yang akan terjadi pada yang ketiga? Si itik berasa bimbang. Telur ini mengambil masa yang lama untuk menetas. Lalu dia duduk di atas telur dan memanaskan telur tersebut. Mesti dia itik yang paling cantik kerana dia mengambil masa yang lama untuk menetas. Pada satu pagi, apabila telur pecah, keluar seekor itik berwarna kelabu yang hodoh. Itik ini berbeza daripada adik-beradiknya yang lain. Dia sangat besar dan agak hodoh. Anak-anak itik aku yang lain tidak kelihatan sepertinya. Dia mungkin kelihatan hodoh. Wah, cantiknya bunga ni. Wangi pula tu. Itulah rasa nak petik je. Woi, korang buat apa tu? Pakcik, daripada marah-marah tu, cuba try sikit geng. Best kan? Alah, dah mati dah. Hai, saya Elisha Sharina. Baiklah, pada kali ini kita akan lihat apakah
kerancuan bahasa yang terdapat dalam video sebentar tadi. Kerancuan bahasa merujuk kepada campuran kata ataupun struktur bahasa yang tidak selaras dengan sistem tata bahasa sesuatu bahasa. Fenomena ini boleh mewujudkan penggunaan bahasa rojak. Dalam konteks bahasa Melayu, fenomena ini sering berlaku kerana hadirnya perkataan asing, terutamanya bahasa Inggeris yang diserap secara langsung tanpa disesuaikan dengan tata bahasa Melayu. Jadi, contoh yang kita dapat ambil adalah frasa cuba try. Cuba try merupakan penggabungan dua perkataan yang membawa maksud yang sama. Tetapi, cuba telah pun membawa maksud mencuba sesuatu dan try merupakan perkataan daripada bahasa Inggeris yang membawa maksud mencuba yang diambil secara langsung tanpa disesuaikan dengan tata bahasa Melayu. Secara alternatifnya, kita sepatutnya mengambil satu sahaja perkataan kerana perkataan ini telah pun membawa maksud yang lengkap, iaitu perkataan cuba. Dan seterusnya adalah perkataan best. Dalam video tersebut juga terdapat perkataan best yang digunakan, yang mana perkataan ini merupakan perkataan bahasa Inggeris yang diambil secara langsung dan digunakan tanpa disesuaikan dengan tata bahasa Melayu. Wah, cantiknya bunga ni. Wangi pula tu. Itulah rasa nak petik je. Woi, korang buat apa tu? Pakcik, daripada marah-marah tu, cuba main permainan video ni. Seronok kan? Alah, dah mati dah. Mak, tadi saya jumpa kucing ni, kesian dia. Mak pot dia tak ada, dia berselekoran je. Nanti ke batu, cuba beli dia. Aisyah ada mana dia? Bukan kamu jaga pun nanti. Alah, bolehlah mak. Kerancuan bahasa apakah yang terdapat dalam video sebentar tadi? Sebenarnya, terdapat kesalahan penggunaan istilah dalam video tersebut. Kesalahan penggunaan istilah ini juga dianggap sebagai salah satu kerancuan bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi, perkataan apakah yang dianggap sebagai kesalahan istilah itu? Jom kita lihat. Dalam video tersebut, terdapat penggunaan perkataan berseekoran. Seekor merupakan kata penjodoh bilangan. Kata penjodoh bilangan ini merujuk kepada bilangan haiwan iaitu sebanyak 1 ekor. Imbuhan ber dan juga ai tidak boleh hadir bersama-sama kata penjodoh bilangan. Dalam bahasa Melayu, imbuhan ber dan juga ai adalah untuk menunjukkan sesuatu keadaan ataupun perbuatan yang sedang berlaku, dan imbuhan ini boleh hadir bersama-sama kata dasar seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata bantu yang lain. Justru itu, apakah perkataan yang sesuai untuk menggantikan perkataan berseekoran ini? Perkataan yang sesuai untuk menggantikan istilah ini adalah bersendirian. Mak, tadi saya jumpa kucing ni. Kesian dia, ibu ayah dia dah tak ada. Dia bersendirian je, anak yang tepi tu. Cuba beli dia. Aisyah ada mana dia? Bukan kamu jaga pun nanti. Alah, bolehlah mak. Alah, macam mana nak makan siput ni? Korang berdua ni buat apa? Ni kita orang nak makan siput ni. Tengok ni kita orang buat. Tak boleh pun nak makan. Itu siput sedut, bukan siput tiup. Oh, sudah tukar kak? Dalam video ni pula terdapat dua kesalahan bahasa yang boleh kita senaraikan. Yang pertama, perkataan korang dan perkataan kita orang. Kesalahan ini adalah kesalahan dari aspek penggunaan bahasa selanggar dalam konteks ayat bahasa Melayu. Korang adalah bentuk selanggar dalam bahasa Melayu yang bermaksud kamu semua atau kalian, yang merujuk kepada lebih daripada satu orang. Manakala kita orang merujuk kepada kami. Oleh itu, dialog korang ni berapa boleh digantikan dengan dialog
kalian ni buat apa? Manakala dialog kita orang nak makan siput boleh digantikan dengan dialog kami nak makan siput. Alah, macam mana nak makan siput ni? Kamu berdua ni buat apa? Ni kami nak makan siput ni. Tengok ni kami buat. Tak boleh pun nak makan. Itu siput sedut, bukan siput tiup. Oh, sudah tukar ke? Pipi, belajar rajin-rajin tau. Dengan cakap teacher, ni makanan. Makan sampai habis ya. Ingat, cuci tangan sebelum makan. Dan Mama, kalau tak sihat bagi tahu teacher tau. Jangan bercakap dengan orang luar, jangan lari-lari, jangan main kotor, jangan tidur dalam kelas. Dan jangan berebut mainan dengan kawan. Baik, Mama. Papa ada nak pesan apa-apa tak? Semestinya ada. Kamu perlu ingat pesan mama kamu. Sedar atau tidak sedar, terdapat satu kesalahan bahasa dalam video tadi, iaitu penggunaan perkataan teacher. Perkataan teacher merupakan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Kita tidak boleh mencampurkan perkataan bahasa Inggeris dan perkataan bahasa Melayu dalam satu ayat. Hal ini dianggap sebagai satu kesalahan. Kesalahan ini merujuk kepada kesalahan penggunaan bahasa rojak dalam ayat bahasa Melayu. Oleh itu, dialog dengar cakap teacher boleh digantikan dengan dialog dengar cakap cikgu. Manakala dialog kalau tidak sihat beritahu teacher boleh digantikan dengan ayat kalau tidak sihat beritahu cikgu. Pipi belajar rajin-rajin tau dengan cakap cikgu. Ni makanan, makan sampai habis ya. Ingat, cuci tangan sebelum makan. Pandai anak Mama, kalau tak sihat bagi tahu cikgu tau. Jangan bercakap dengan orang luar, jangan lari-lari, jangan main kotor, jangan tidur dalam kelas. Dan jangan berebut mainan dengan kawan. Baik, Mama. Papa ada nak pesan apa-apa tak? Semestinya ada. Kamu perlu ingat pesan mama kamu. Jadi, berdasarkan simulasi kesalahan ayat dalam video-video sebentar tadi, dapat saya rumuskan bahawa kerancuan bahasa sering berlaku dalam video-video yang ditonton oleh murid-murid sekolah melalui media-media sosial seperti TikTok, YouTube dan cerita kanak-kanak di televisyen. Maka, suka untuk saya tekankan bahawa sebagai pengguna bahasa Melayu, kita perlu menggunakan bahasa Melayu yang tepat, terutamanya dalam cerita kanak-kanak. Binaan-binaan frasa seperti frasa adjektif perlu tepat dan mematuhi peraturan tata bahasa yang betul kerana ia akan mempengaruhi kejelasan, ketepatan dan kefahaman maklumat yang disampaikan. Perkara ini sangat penting kerana sudah menjadi lumrah kepada seorang kanak-kanak untuk mengikuti setiap pertuturan yang didengar oleh mereka tanpa mereka mengetahui perkara yang dituturkan itu betul ataupun salah. Maka sangat penting untuk menggunakan ayat yang betul dan tepat dengan peraturan sintaksis dalam cerita kanak-kanak supaya murid-murid dapat membiasakan penggunaan ayat yang betul dalam pertuturan seharian. Sehubungan dengan itu, marilah kita biasakan yang betul dan betulkan yang biasa untuk generasi cemerlang yang akan datang. Seterusnya, pengguna bahasa perlu sedar bahawa bahasa adalah lambang identiti bangsa. Apabila seseorang menggunakan bahasa rojak, ia mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa asing, menyebabkan kekeliruan dan merendahkan keunikan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sistem tata bahasa, kosakata dan peraturan yang lengkap untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan dan maklumat. Oleh itu, adalah lebih baik untuk menggunakan istilah yang tepat dalam bahasa Melayu daripada meminjam istilah asing tanpa sebab yang jelas. Selain itu, penting untuk mengingatkan bahawa kesalahan bahasa yang berterusan, terutamanya dalam kalangan golongan muda, boleh membawa kepada penghakisan nilai budaya dan sejarah yang terkandung dalam bahasa Melayu. Setiap bahasa mempunyai ciri-ciri unik yang mencerminkan cara berfikir, pandangan, hidup dan adat resam masyarakat penuturnya.
menggantikan perkataan atau istilah tempatan dengan bahasa asing tanpa sebab muhasabah akan melemahkan jati diri bangsa. Dan pengajaran seterusnya, kita tidak boleh membiasakan diri dengan penggunaan bahasa Selangor dan bahasa Rojak dalam penulisan dan pertuturan seharian kita. Hal ini demi menjaga kesantunan dan keaslian bahasa dalam setiap komunikasi seharian agar keindahan dan warisan bahasa dapat dipelihara. Akhir sekali, kita perlu menanamkan kesedaran bahawa bahasa Melayu ialah satu warisan yang harus dipelihara. Menggunakan bahasa dengan betul bukan sahaja